Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di dalam video ini kita nak sambung belajar tajuk bab 5 iaitu sebatian karbon. Okay, 5.1 pengenalan sebatian karbon. Okay, apakah itu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Jadi semua sebatian yang mengandungi unsur karbon maka dia dipanggil sebagai sebatian karbon. Jadi sebatian karbon ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Okey, apakah itu sebatian karbon organik dan bukan organik? Sebatian karbon organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Contohnya petroleum, sutra dan arang kayu yang berasal dari benda hidup. Kemudian sebatian karbon bukan organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Okey, contohnya batu kapur dan juga karbon dioksida. Okey, cabaran minda. Sekiranya sebatian X mengandungi unsur karbon, adakah sebatian X itu merupakan sebatian karbon organik atau sebatian karbon bukan organik? Okey, jadi kita kena tengok baliklah kat sini. Kalau dia mengandungi unsur karbon, maka dia ialah sebatian karbon. Tetapi nak menentukan sama ada organik ataupun bukan organik bergantung kepada dari mana sumbernya. Sama ada dia berasal daripada benda hidup ataupun daripada benda bukan hidup. Okey, soalan dalam buku SPS lengkapkan peta-peta konsep yang berikut tentang pengelasan sebatian karbon, kemudian berikan maksud sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Okey, sebatian karbon kita dah belajar tadi, dikelaskan kepada dua iaitu sebatian karbon organik dan juga sebatian karbon bukan organik. Okey, contoh dia tadi kita dah tahu bahawa sebatian karbon organik ini berasal daripada benda hidup. Okay, jadi contohnya ini ialah benda hidup lah. Gula berasal daripada pokok tebu. Jadi pokok tebu ialah tumbuhan. Tumbuhan ialah benda hidup. Okay, kemudian etanol. Etanol ini ialah alkohol. Alkohol ini ialah terhasil daripada proses penapaian apabila yeast ditambahkan dengan makanan yang berkanci ataupun bergula. Jadi dia berasal daripada benda hidup. Okay, minyak sawit daripada benda hidup, arang batu daripada benda hidup, kain kapas dan juga kertas. Okay, kemudian sebatian karbon bukan organik yang berasal daripada bukan benda hidup, contohnya ialah karbon dioksida dan juga kalsium karbonat ataupun marmar. Okey, maksud sebatian karbon. Apakah itu sebatian karbon? Iaitu sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, kalau sebatian karbon organik pula ialah sebatian karbon yang berasal daripada hidupan ataupun benda hidup. Dan sebatian karbon bukan organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada bukan hidupan atau bukan benda hidup. Okey, kita tengok kitar karbon. Kitar karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui beberapa proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan juga fotosintesis. Kalau kita tengok tumbuhan dan juga haiwan ini menjalankan proses respirasi. Jadi proses respirasi membebaskan karbon dioksida dalam atmosfera. Dan tumbuh-tumbuhan juga menjalankan proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, karbon dioksida diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okay, kemudian tumbuhan hijau yang ini akan mati. Dan tumbuhan hijau ini juga yang merupakan sebatian karbon, dia akan dimakan oleh haiwan. Jadi bila tumbuhan hijau dimakan oleh haiwan, sebatian karbon akan dipindahkan daripada tumbuhan hijau kepada haiwan. Dan kemudian sekiranya tumbuhan hijau ataupun haiwan ini mati, jadi organisma yang mati ini akan mengalami proses perebutan ataupun penguraian oleh bakteria dan juga kulat. Jadi proses perebutan ini membebaskan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, kemudian organisma yang mati ini dia akan tertanam ke dalam tanah secara semula jadi. Okay, selepas berjuta-juta tahun dia tertanam dalam tanah dan berada di bawah tekanan yang tinggi.
dia akan menghasilkan bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada 3, iaitu petroleum, gas asli dan juga arang batu. Jadi bahan api fosil ni digunakan untuk pembakaran. Jadi pembakaran bahan api ini juga membebaskan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Jadi ada beberapa proses lah, ada 3 proses yang menyebabkan karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera, iaitu pembakaran bahan api, respirasi dan juga perebutan. Jadi proses yang menyerap karbon dioksida pula ialah proses fotosintesis. Okey, karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera melalui 3 proses utama yang kita dah bincangkan tadi. Yang pertama ialah respirasi, oleh tumbuhan dan haiwan tadi. Karbon dioksida merupakan sebatian karbon yang dibebaskan ke atmosfera melalui respirasi semua hidupan, termasuklah haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Respirasi ini terbahagi kepada 2. Itu respirasi luar, iaitu pernafasan, dan juga respirasi dalam, iaitu respirasi sel. Kalau pernafasan ni iaitu pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya. Contohnya kalau kita bernafas, kita akan menyedut gas karbon, kita akan menyedut gas oksigen dan kita akan membebaskan gas karbon dioksida. Kemudian respirasi dalam atau respirasi sel ni ialah proses pengoksidaan atau penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga yang digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Selain daripada respirasi, karbon dioksida juga dibebaskan ke atmosfera melalui proses pembakaran. Pembakaran bahan api fosil tadi 3 tadi, iaitu petroleum, arang batu dan juga gas asli membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan juga pembakaran hutan juga membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Asap daripada kenderaan, daripada pembakaran petrol dan juga asap daripada pembakaran hutan yang membebaskan gas karbon dioksida. Dan proses penguraian ataupun perebutan, semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulat pengurai, karbon dioksida dibebaskan ke dalam atmosfera. Ini ialah proses fotosintesis, iaitu proses yang menyerap karbon dioksida daripada atmosfera. Beberapa kepentingan fotosintesis ialah membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri, membekalkan makanan kepada haiwan, menambahkan kandungan oksigen dalam udara dan juga menyingkirkan kandungan karbon dioksida yang berlebihan daripada udara dan mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Jadi dia membantu dalam proses mengurangkan pemanasan global. Yang ini proses fotosintesis, air tambah dengan karbon dioksida dan tenaga cahaya matahari ini diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen dan juga glukosa. Soalan nombor 2 dalam muka SPS, penyataan di bawah, berdasarkan penyataan di bawah, nyatakan proses-proses yang berlaku dalam kita karbon yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Contoh dia. Kita karbon ini fungsilah kita karbon mengekalkan kandungan karbon dalam alam semula jadi. Ini fungsi kita karbon. Jadi apakah proses-proses yang berlaku dalam kita karbon? Kalau kita tengok ini proses T, proses S, proses R, proses Q dan proses P. Proses P ni dia menggunakan atau dia menyerap karbon dioksida. Jadi proses yang menyerap karbon dioksida ialah proses fotosintesis. Kemudian proses Q, dia membebaskan gas karbon dioksida. Jadi proses respirasi oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian R, kita tengok yang ini ayam mati, tumbuhan mati, ayam dan mati. Proses R iaitu proses penguraian atau perebutan. Kemudian S, proses S yang membebaskan gas karbon dioksida daripada haiwan ialah proses respirasi. Kemudian yang terakhir yang T ialah proses pembakaran. Jadi ada 3 proses yang menghasilkan atau membebaskan gas karbon dioksida, iaitu respirasi, penguraian dan pembakaran. Dan yang menyerap atau menggunakan gas karbon dioksida ialah proses fotosintesis.